Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Nur Hayati binti Ismail daripada Sekolah Kebahasaan Pekanbaru, Muar. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu Sekolah Rendah yang bertajuk Penjodoh Bilangan. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada kali ini, marilah terlebih dahulu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan. Baiklah, maksud penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi menyatakan bilangan sesuatu benda, haiwan, tumbuhan dan manusia. Baiklah, hari ini kita akan menjejaki Puan Anita yang akan berbelanja di pasar raya. Kita nak tengok apakah Puan Anita akan beli di pasar raya tersebut. Jom. Apakah yang Puan Anita beli di pasar raya tersebut? Jom kita tengok. Apakah itu murid-murid? Ya, itu adalah buku. Siapa tahu apakah penjodoh bilangan bagi buku? Penjodoh bilangan bagi buku ialah buah. Apakah maksud buah? Cuba kita lihat apakah yang murid faham tentang penjodoh bilangan buah. Buah digunakan untuk benda-benda yang besar dan padu yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu. Mari kita lihat apakah objek-objek yang mempunyai penjodoh bilangan buah. Untuk sebuah kotak, sebuah rumah, sebuah kereta, sebuah televisyen, sebuah basikal, sebuah almari. Kita lihat pula bagaimana untuk membina ayat daripada penjodoh bilangan buah. Baik, kita lihat ayat menggunakan penjodoh bilangan buah. Bapa Helmi telah membeli sebuah kereta baharu berwarna merah. Okey, jom kita tengok lagi apakah Puan Anita ingin berbelanja di pasar raya. Jom kita lihat apa yang ingin dibeli oleh Puan Anita seterusnya. Okey, apakah itu murid-murid yang dipegang oleh Puan Anita? Ya, itu adalah penyapu. Baik, kita tengok lagi. Apakah lagi barang yang akan dibeli oleh Puan Anita? Apakah itu murid-murid? Ya, Puan Anita juga membeli pen. Apakah penjodoh bilangan bagi kedua-dua objek ini? Ya, ini kita katakan penjodoh bilangannya ialah batang. Apakah yang dimaksudkan dengan batang? Okey, batang digunakan untuk menunjukkan benda-benda yang panjang. Contohnya apakah murid? Jom kita tengok contoh penggunaan penjodoh bilangan bagi batang. Baik, kita lihat apakah objek yang sesuai menggunakan penjodoh bilangan batang. Contohnya seperti sebatang kayu, 3 batang besi, sebatang paku, 3 batang mancis, sebatang pembaris dan juga sebatang sungai. Mari kita cuba bina ayat menggunakan penjodoh bilangan batang.
Baik, contoh ayat menggunakan penjodoh bilangan batang. Di belakang rumah datuk saya terdapat sebatang sungai yang airnya jernih. Okey, murid boleh? Jom kita tengok apa lagi yang akan dibeli oleh Puan Anita di pasar raya. Okey, jom kita tengok apa lagi yang akan Puan Anita beli di pasar raya. Okay, cuba perhatikan. Apa Puan Anita ambil tu? Iaitu ialah kasut. Apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk kasut? Ya, sepasang ataupun pasang. Apakah yang dimaksudkan dengan pasang? Okey, pasang digunakan untuk membilang benda secara berpasangan. Jom kita tengok apakah objek-objek ataupun haiwan ataupun benda yang sesuai kita gunakan menggunakan penjodoh bilangan pasang. Baik, apakah objek-objek yang sesuai menggunakan penjodoh bilangan pasang? Cuba lihat ni. Ini gambar apa? Mesti ramai yang memakai benda ini. Ini ialah anting. Sepasang anting. Okay, kita juga ada sepasang token. Kita ada sepasang mata yang cantik. Okay, seterusnya kita ada sepasang cermin mata. Ini gambar apa? Ini baju Melayu lengkap, baju dengan seluar. Jadi kita katakan sepasang baju Melayu. Ini ada 2 ekor burung. Jadi kita katakan sepasang burung. Jom kita lihat macam mana untuk membina ayat menggunakan penjodoh bilangan pasang. Baik, contoh ayat. Ayah membeli 2 pasang baju Melayu untuk dipakai di Hari Raya Aidilfitri. Baiklah, nampaknya kita dah tak boleh nak mengikuti Puan Anita berbelanja. Okay, kita biarkan Puan Anita berbelanja bersendirian di pasar raya. Kita teruskan pembelajaran kita pada kali ini. Okey, apakah penjodoh bilangan seterusnya murid-murid yang akan kita belajar? Okey, cuba perhatikan di sini kita ada kawan. Ini bukan kawan ataupun sahabat ya. Ini adalah penjodoh bilangan kawan. Okey. Penjodoh bilangan ini digunakan untuk kumpulan haiwan. Contohnya seperti burung, gajah atau kuda. Biasanya berkawan ni ramailah, banyak cuba kita tengok contoh. Apakah contoh haiwan yang sesuai menggunakan penjodoh bilangan kawan? Okey, cikgu dah terangkan tadi bila menggunakan penjodoh bilangan kawan, bermaksud haiwan tersebut tidaklah bersendirian atau berdua. Jadi dia dalam kumpulan yang agak besar. Seperti sekawan semut, sekawan ikan koi, sekawan kuda belang, sekawan kerbau, sekawan burung. Jom kita lihat bagaimana untuk membina ayat menggunakan penjodoh bilangan kawan. Baik, cuba lihat contoh ayat menggunakan penjodoh bilangan kawan. Sekawan burung sedang terbang untuk pulang ke sarang masing-masing menjelang waktu senja. Baik, kita lihat penjodoh bilangan seterusnya iaitu berkas. Bilakah masanya berkas sesuai digunakan? Baik, berkas digunakan untuk benda-benda yang diikat bersama-sama. Okey, sekiranya objek tersebut hanya satu, kita tidak katakan berkas. Jika dia diikat bersama lebih daripada satu ataupun dua, kita sebut sebagai berkas. Baik, contohnya lidi. Lidi yang diikat banyak-banyak bersama-sama, kita boleh katakan berkas, seberkas. Selain pada lidi, kayu juga kita boleh katakan seberkas kayu. Baik, contoh ayat menggunakan penjodoh bilangan berkas. Nenek Joya telah menjual
beberapa bekas penyapu lidi di Pasar Tani Semerah. Baik, penjodoh bilangan seterusnya apa murid yang akan kita belajar? Okey, kita akan belajar tentang perkataan penjodoh bilangan deret. Apa itu deret? Pernah dengar tak perkataan deret? Nah, yang ini murid telah mempelajari penjodoh bilangan deret ni semasa di tahun 3. Baik, perkataan deret digunakan untuk benda-benda yang tersusun. Maknanya benda-benda yang kita nampak tersusun rapi, bolehlah kita gunakan perkataan ataupun penjodoh bilangan deret, sederet. Baik, mari kita tengok contoh-contoh yang sesuai menggunakan penjodoh bilangan deret. Iaitu sederet basikal. Kita ada 2 deret kereta. Sederet batas ataupun sayur-sayuran ditanam sederet di atas batas. Kita juga ada deretan rumah kedai. Sederet rumah kedai. Seterusnya, mari kita lihat ayat menggunakan penjodoh bilangan deret. Baik, contoh ayat penjodoh bilangan deret. Sederet rumah kedai telah musnah dalam satu kebakaran pagi tadi. Baik, penjodoh bilangan seterusnya murid-murid, kita akan belajar berkaitan dengan rumpun. Okey, bilakah penjodoh bilangan ini sesuai digunakan? Rumpun digunakan untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh berkumpulan. Kalau yang tumbuh satu-satu, kita tak panggil rumpun, kita panggil sepohon. Okey, apakah tumbuhan yang sesuai? Kita gunakan perkataan penjodoh bilangan rumpun ini. Jom kita tengok sama-sama. Okey, tengok contoh penggunaan penjodoh bilangan bagi rumpun. Okey, kita ada serumpun buluh. Pernah tengok tak? Okey, saya percaya ramai murid pernah tengok pokok buluh yang banyak macam ni ya. Kita juga ada serumpun tebu. Suka makan tebu? Tebu sangat manis ya. Jadi kita ada serumpun tebu yang tumbuh serumpun berkumpulan banyak-banyak ya. Kita juga ada serumpun pandan. Cikgu percaya di belakang rumah anak-anak murid cikgu ni mesti ada pokok pandan. Okay? Dan kita juga ada serumpun serai. Ini juga biasa kita jumpa di belakang rumah kita. Ibu-ibu kita selalu gunakan pokok serai ini untuk memasak. Digunakan dalam masakan. Boleh tak murid cuba bina menggunakan penjodoh bilangan rumpun. Bina ayat menggunakan penjodoh bilangan rumpun. Okey, ini contoh ayat ya. Di belakang rumah nenek saya terdapat serumpun pokok pandan. Cikgu suka guna perkataan nenek kan? Senang. Di belakang rumah nenek saya ada serumpun pokok pandan. Boleh guna pokok pandan, pokok tebu, pokok serai dan sebagainya lah. Baiklah murid, pembelajaran kita pada kali ini berhenti setakat ini sahaja dahulu. Dan sebelum kita berakhir, jangan lupa tekan butang subscribe dan like tanda sokongan nama murid kepada cikgu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain video pembelajaran bahasa Melayu. Selamat belajar semua.